Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys di channel kesayangan Anda, yaitu Rahmat Pon Channel, channelnya orang Pontianak. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat itu sangat banyak dan banyak sekali sehingga tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat itu. Jadi tugas kita adalah bersyukur kepada Allah dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Oke guys, apa kabar nih teman-teman semuanya? Korang semuanya apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, selalu diberi rezeki yang banyak dan berkah dan melimpah, dan diberi kemudahan untuk bisa menyelesaikan semua masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa saya ingin mengajak teman-teman semuanya, saya mengajak korang-korang semuanya ya untuk melihat nih guys. Di sini saya ingin mereaction daripada channelnya Ilmu Islam guys ya. Silakan buat korang semua yang ingin menonton fullnya, silakan nanti lihat di linknya di deskripsi. Tinggal korang semuanya dukung, subscribe ya channel daripada Ilmu Islam. Adapun tajuk yang ingin saya reaction yaitu tentang 3 perkara paling indah mengenai orang Islam di Malaysia. Masya Allah. Ini daripada Ustaz Mohib ya. Okey, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita melihat bagaimanakah 3 perkara paling indah mengenai orang Islam ini di Malaysia guys. Langsung saja kita ke videonya. Let's go. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya buat video ini khas selepas sejurus saya tengok keadaan umat Islam di negara Arab, khususnya di Jordan dan Syria. Jadi subhanallah, bila saya tengok keadaan umat Islam di negara Arab, Jordan, Palestin, hatta Palestin, yang mereka tidak boleh membezakan antara Muslim dan kafir. Ya, ada 3 perkara yang terlintas dalam fikrah saya. 3 perkara ini yang menyebabkan saya begitu semangat berkobar-kobar kan? Berkobar. Semangat yang berkobar-kobar nak cerita 3 perkara yang paling indah mengenai akidah umat Islam di Malaysia, supaya teman-teman dan semua sahabat yang sedang dengar ni supaya menghargai kedudukan kita di Malaysia dan pegang utuh dengan 3 perkara. Masya Allah. Ini guys, kalau korang tahu, saya pun baru terjumpa daripada Ustaz ini, Ustaz Mohib Khoili ya, Ustaz Mohib Khoili. Mohon maaf nih, mungkin saya salah sebut ya kan. Buat korang semuanya yang mungkin kenal dengan Ustaz ni, apakah memang beliau ini adalah asal dari Malaysia, ataukah mungkin atau memang orang Arab lah istilahnya, atau orang Palestin yang tinggal di Malaysia, ataupun memang asalnya orang Malaysia. Buat orang semua yang tahu, silalah untuk komentar guys di bawah. Okay, next. Yang pertama, insyaAllah yang pertama mengenai akidah. Akidah. Perbezaan antara Muslim dan kafir. Yang ni orang Islam kita di Malaysia memang faham, tapi banyak umat Islam di negara Arab tak faham sampai sekarang. Yang kedua, pencintaan orang Islam kita di Malaysia terhadap Quran. Walaupun orang Islam kita kat Malaysia ni belum lagi mencintai ataupun tidak memahami sunnah, tapi mereka cinta Al-Quran. Dan apa benda berkaitan Al-Quran, orang Islam di Malaysia suka sangat dan mereka tidak akan bantah. Yang ketiga, prinsip keadilan, tidak ada kezaliman melampau di Malaysia. Inilah 3 perkara. Yang pertama paling penting sekali. Perkara yang paling penting, saya minta sahabat kalau boleh share video ini insya-Allah, supaya orang Islam kita di Malaysia menghargai negara mereka, menghargai sistem, menghargai akidah yang telah dididik dan ditanam.
dalam jiwa setiap seorang orang Islam yang duduk di Malaysia. Tak kira warna, tak kira warna kulit, janji awak seorang Muslim. Sebab, okey, yang pertama, perkara yang paling indah, perkara yang paling istimewa, perkara yang paling menenangkan hati saya mengenai orang Islam di Malaysia, yang pertama, dia tahu perbezaan antara Muslim dan kafir. Masya Allah. Walaupun begitu, orang Islam di Malaysia tetap menghormati orang bukan Islam, tetapi mereka tahu batasan. Betul tak? Kenapa orang Malaysia tak akan bagi salam ke orang bukan Islam? Nampak tak? Dia tak akan dia hormat. Boleh hidup harmoni bersama, boleh duduk jiran, boleh menghormati kebebasan dia, tapi langsung tidak akan mengucap Assalamualaikum. Kenapa? Masya Allah. Kerana umat Islam di Malaysia tahu bahawasanya dia ni bukan Islam. Tapi benda ini tak jelas bagi orang Arab. Ya. Ikhwani, selagi seorang itu bukan Muslim, selagi dia tidak mengucap Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selagi itulah kita tak boleh nak anggap dia sebagai saudara. Sebab kita dalam Islam di Malaysia telah diterapkan. Sejak kecil, anak-anak muda, dia belajar di sekolah agama ke, di mana-mana. Johor, Selangor, di Perlis ke, Kedah, Terengganu, di Penang, semua. Dia tahu, aku Muslim, dia ni bukan Islam, maka aku tak boleh anggap dia sebagai saudara. Perkara ini langsung tidak diterap dan tidak dididik di sekolah-sekolah kebanyakan negara Arab, khususnya di Jordan. Akidah Tauhid di Jordan tak ada. Dan kena ingat, di Jordan yang saya duduk di sana, rakyat Jordan ada Muslim dan ada Kristian. Walaupun bilangan Kristian di Jordan tak sampai 10%, tapi Kristian di Jordan mereka sangat mengelirukan orang Islam. Contoh, bila seorang Kristian meninggal dunia, orang paling awal pergi mengucap takziah adalah orang Islam. Sedangkan tak boleh. Bila orang kafir, bila meninggal dunia, awak tak boleh mengucapkan sebarang perkataan seperti rahimahullah. Tak boleh. Mengucapkan rahimahullah tak boleh. Mengucap takziah ke orang kafir tak boleh, tuan. Sebab Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam surah At-Taubah. Allah kata apa? ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. Tidak boleh bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga teguran untuk orang Islam. Ma kana lin nabiy walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tak boleh mengucap istighfar ataupun memohon rahmat Allah atas orang kafir. Tak boleh. Kerana Allah Subhanahu wa taala larang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang juga kita istighfar untuk orang musyrik. Di dalam Quran surah At-Taubah, kalau tak silap ayat 117. Ma kana lin nabiy walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Walaupun orang musyrik yang meninggal ini saudara mara kita, tak boleh. Kita boleh buat baik terhadap dia di dunia masa dia hidup, tapi bila dia meninggal kita tak boleh istighfar ataupun tak boleh memohon rahmat Allah atas dia sebab dia bukan orang Islam. Tengok. Yang ni sangat jelas di Malaysia, alhamdulillah. Di mana orang Islam kita di Malaysia, dia tahu di mana batasan dia. Tapi di negara Arab, kalau orang Kristian meninggal, orang Arab, orang Islam sendiri pergi mengucap ataupun memohon rahmat ataupun memohon istighfar, memohon pengampunan untuk orang yang bukan Islam. Dan inilah yang paling indah di Malaysia. Di mana orang Islam di Malaysia dia tahu, aku Muslim, dia Kristian. Tak boleh. Inilah satu perkara yang sangat indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu. Masya Allah. Luar biasa ya guys ya. Di Malaysia memang karena dididik mungkin dari dasar ya, dari kecil memang udah dididik tauhid ya, membedakan antara Islam dan bukan Islam gitu. Jadi memang terdidik karena sudah terbiasa. Jadi walaupun sampai besar pun jadi benar-benar tahu batasan-batasan ya. Bukan hanya kalau berpikirkan toleransi gitu kan, tetapi ada yang memang boleh ditoleransi, tetapi masalah tauhid, masalah mengucap gini kan, memang tak boleh. Masya Allah. Saya bangga juga ya buat korang semua yang di Malaysia, Masya Allah. Ini memang menjadi pelajaran juga buat semualah yang menonton video ni ya. Mungkin menonton video ni orang Indonesia mungkin ya,
kita saling belajar lah ya untuk ilmu agama gitu guys. Subhanahu wa ta'ala kekalkan perkara ini. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut juga dalam ayat seterusnya, وَمَا كَانَ إِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Sama juga Nabi Ibrahim AS. Permulaan Nabi Ibrahim AS, mula-mula Nabi Ibrahim memohon pengampunan untuk ayah dia. Tapi bila dah jelas bahawasanya ayah dia, Nabi Ibrahim, bila telah terang bahawasanya ayah dia bukan seorang yang sayang Allah, bila falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, bila Allah Subhanahu wa taala jelaskan kat Nabi Ibrahim bahawasanya ayah engkau wahai Nabi Ibrahim bukan seorang yang sayang Allah, dia musuh Allah, tabarra'a min. Nabi Ibrahim telah putuskan silaturrahim dengan ayah dia sendiri. Mula-mula Nabi Ibrahim kata, qala la astaghfiranna lak. Nabi Ibrahim janji, wahai ayah, aku akan memohon pengampunan Allah untuk engkau. Tapi kemudian Nabi Ibrahim AS, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Nabi Ibrahim AS terus taat pada perintah Allah walaupun ayah dia, ayah kandung dia, tapi Nabi Ibrahim AS putuskan segala silaturahim kerana dia orang kafir. Jadi ikhwani, alhamdulillah, inilah satu perkara yang sangat indah. Kita kat Malaysia jelas orang Yahudi dan Nasrani tak boleh jadikan sebagai saudara. Kita boleh hormat mereka sebagai orang yang duduk bersama kita. Hak mereka telah di Malaysia, antara perkara yang indah, hak mereka dijaminkan. Tapi kita orang Islam, kita tahu batasan kita bahawasanya dia ni orang kafir, orang sembah berhala, orang Kristian. Tak boleh memohon pengampunan langsung untuk dia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut juga, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd, dalam surah Al-Maidah. Wahai orang beriman, jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya, sebagai orang yang ada hubungan mesra, sebagai orang yang kita percaya kat dia. Kita tak boleh ada wilayah, kita tak boleh ada hubungan rapat dan hubungan yang kita panggil hubungan percaya sangat dan serah segala kepercayaan kat dia. Tak boleh. Sebab Allah kata, ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum. Barang siapa yang menjadikan mencintai orang Yahudi dan Nasrani lebih daripada orang Islam, maka dia jadi salah seorang daripada orang Yahudi dan Nasrani. Sebab itulah alhamdulillah perkara ini sangat jelas dan sangat indah di Malaysia. Jadi jelas insya-Allah. Baik. Yang kedua, yang saya suka sangat kat Malaysia ni, satu perkara yang sangat indah, umat Islam di Malaysia sangat menyayangi Al-Quran. Kita bila baca Al-Quran, walaupun masyarakat Islam kita, orang Melayu kita, walaupun mereka tak faham Al-Quran, tapi mereka boleh disayang, dicinta Al-Quran. Sebab dia tahu ini kalamullah. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana ustaz bila baca Al-Quran, subhanallah, telinga masyarakat kita akan terbuka dan mereka suka. Tapi sedihnya di negara Arab, khususnya di Jordan yang saya duduk selama kat sana, mereka tidak menghargai Al-Quran. Bahkan awak boleh jumpa orang Arab yang boleh menghina Al-Quran. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yang ketiga, apa yang ketiga mana cakap tadi? Tidak ada kezaliman. Alhamdulillah. Di Malaysia kita masih lagi ada ruang untuk menyampaikan dakwah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kezaliman yang kuat tak ada. Walaupun kadang-kadang kita tengok ustaz ni report pasal ustaz ni benci ustaz ni, ada ustaz yang tuduh ustaz lain sebagai Wahabi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, kelebihan kita di Malaysia, ada sistem undang-undang yang tidak akan menzalimi ataupun menindas mana-mana orang. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang sangat terindah. Dan inilah tiga perkara yang paling indah yang saya nampak kat Malaysia. Mudah-mudahan insya-Allah teman-teman boleh kongsi kuliah ini supaya kita sentiasa menghargai Islam di Malaysia, supaya kita sentiasa doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jaga negara ini dan lindungi orang Islam walaupun ada cubaan musuh Islam untuk memecah belah kita, sama ada melalui wujudnya orang yang jarakkan saf, ataupun ada golongan yang cuba mempertahankan Yahudi dan Nasrani. Tapi insya-Allah umat Islam di Malaysia tetap akan memahami prinsip akidah, iaitu al-wilayatu lillahi walil rasul.
kita sentiasa sayang Allah dan Rasul. Meletakkan cinta Allah dan Rasul atas sekali. Dan mencintai orang Islam. Dan jangan memohon rahmat untuk orang kafir. Paling penting, mesti menanam perbezaan antara orang Muslim dan orang kafir. Dan inilah yang paling besar. Wallahi ikhwani, itulah perkara yang paling indah saya belajar kat Malaysia. Saya datang kat Malaysia ni tak ada janggut. Itu saya. Masya-Allah. Datang kat Malaysia umur berapa? 23. Umur saya masa tu tak ada janggut. Tapi alhamdulillah keamanan dan keamanan pemahaman Islam, cinta kepada Islam menyebabkan saya sanggup dan berani hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya boleh simpan janggut di mana di negara Arab yang Islam ada kat situ. Awak tak berani hidupkan janggut dan nipiskan misai mengikut sunnah Rasulullah dan mengikut sahabat. Tapi di Malaysia alhamdulillah kita masih terjaga. Doalah supaya Allah Subhanahu wa taala jaga negara ini, lindungi Islam di negara ini, kerana sekarang ini negara Arab dalam kucak-kacir. Demi Allah saya cakap, keadaan di negara Arab sangat kucak-kacir, di mana orang Arab dengan Kristian dah tak nampak beza. Dikala musuh Islam sedang membina berhala paling besar di Dubai, di Emirat, iaitu dipanggil Abraham's House. Dan ini untuk menjatuhkan Islam, menghancurkan Islam dan gabungkan Yahudi dan Nasrani dan Islam dalam satu agama baru yang dipanggil Christian Islam. Christian Islam. Tahulah apa nama dia. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi Islam makin bangkit di bumi Melayu ni, di bumi Islam di Malaysia, walaupun Islam makin diancam di negara Arab. Dan itulah satu perkara yang sangat saya hargai di Malaysia, iaitu Islam boleh disebarkan dengan dakwah dan hikmah dan dengan Quran dan Sunnah, insya-Allah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, masya-Allah. Wow, itulah 3 perkara yang mana orang Malaysia boleh buat ya. Masya-Allah. Saya pun jadi baru tahu juga guys ya, bahawa memang di Malaysia ini sangat memegang daripada prinsip tauhid ya, tauhid yang benar-benar gitu kan. Jadi walaupun berbeza agama, tapi kalau misalnya masalah kemanusiaan gitu kan, memang dijaga gitu kan, jangan sampai ada masalah-masalah. Tetapi kalau masalah udah agama guys ya, udah agama, jadi mengucapkan saja ataupun tadi itu beristighfar saja kepada orang yang non-muslim itu tidak boleh guys. Oh masya-Allah. Ini juga pembelajaran buat saya, buat kawan-kawan semuanya mungkin ya yang melihat video ni ya. Tapi saya bangga dengan rakyat Malaysia yang memang dari kecil tu dah ditanamkan daripada ilmu-ilmu agama yang memang benar gitu kan, dan berpegang teguh kepada Al-Quran tadi kan, dan tidak ada sedikit sekali kezaliman. Itu yang saya bangga sekali gitu kan. Oh masya-Allah ya. Ini semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semualah ya. Oke guys, mungkin itu dululah video reaction saya pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Silahkan share video ini ya. Video saya ini semoga bisa bermanfaat buat korang semuanya lah ya. Silahkan share ya. Oke guys, mungkin itu dulu video reaction saya pada hari ini. Jangan lupa buat korang semua yang suka dengan reaction saya, silakan untuk subscribe channel ini guys, komen dan like sebanyak-banyaknya ya. Buat korang semualah, semoga kita diberikan rahmat oleh Allah ya, diberikan kekuatan iman ya, supaya bisa benar-benar menjadi manusia yang berterima kasih kepada Allah ya, dan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke guys, mungkin itu dulu video reaction saya pada hari ini. Bertemu lagi di reaction seru-seru yang akan datang. Tetap di Rahmat Point Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.